saya nak cerita sedikit, saya dah ceritakan tentang komplikasi dia, saya nak ceritakan sedikit sebanyak tentang rawatan apa yang kita boleh buat, apa yang doktor boleh bagi sebagai rawatan sebelum nak pergi kepada rawatan dari segi apa yang doktor bagi. Dr. Mala nak bagi beberapa suggestion apa yang anda sendiri boleh buat untuk tengok boleh tak hilang dengkur ni dengan sendirinya. Okey, yang pertama antara perkara yang anda boleh buat adalah masuk tidur pada waktu yang sama pada setiap hari. Contohnya anak-anak Dr. Malam pukul 10 malam dah tidur dah. Sekarang dah pukul berapa? 10.17 tapi si kecil belum tidur lagi. So sepatutnya tidur pada waktu yang sama hampir almost every day lah. Of course kalau macam Isnin hingga Jumaat waktu yang sama, dan Sabtu Ahad waktu yang lain pula, tetapi Sabtu Ahad tu samalah every week pun okey juga sebenarnya. Tapi apa yang kita cuba sampaikan adalah tidur yang cukup pada waktu yang sama supaya badan ada dia punya apa yang kita panggil biological clock tu dia ingat okey aku nak tidur sekarang macam tu. Yang kedua, kebanyakan orang yang dia dengkur, dengkur itu wujud apabila dia tidur terlentang. Betul tak? Terlentang bila dia tidur terlentang, lidah ke belakang dan tutup saluran pernafasan macam yang saya tunjuk tadi. Jadi bila ditutup saluran pernafasan tu itu yang menyebabkan dengkur. Jadi dengan mudah apabila pasangan ataupun orang yang kamu kenal ni berdengkur, janganlah rasa seronok dibuai oleh dengkur tu. Sebenarnya korang tak dapat nak tidur. Bila dia dengkur tu korang rasa macam Syaruhan nyanyi lagu kan. Korang pun terbuai-buai, korang pun tertidur macam tu kan. Don't do that. Bila dia berdengkur, korang gerakkan dia sikit dengan slowly, letakkan dia tidur mengiring. Sebenarnya tidur mengiring ni memang bagus dari segi amalan dan dari segi perubatan pun bagus juga. Jadi boleh amalkan tidur mengiring mengiring ke kanan ke, mengiring ke kiri ke, tak kisah, tak ada masalah. Kalau rasa dia berat sangat nak tolak dia untuk tidur mengiring, at least gerakkan kepala dia. Biar dia tengah tidur tu pun okey, you tak payah kejutkan dia, you tolak je kepala dia sikit. Once dia tukar position, biasanya dia akan kurang sikit berdengkur, ataupun kalau dengkur dia memang tiada masalah struktur dalaman, dia memang akan berhenti berdengkur. Ini especially pada orang-orang yang muda, kepada wanita yang memang lower risk factor, dia memang akan berhenti berdengkur sebenarnya. So what you all boleh buat adalah tolak je dia. Tolak kepala dia, tukar posisi. Mungkin dalam 2-3 jam kalau dia dengkur balik, you tolak balik kepala dia. So suruh dia tidur mengiring. Dan orang-orang sebegini, anda boleh buat apa? Ialah you boleh dapatkan macam bolster pillow supaya you memang boleh macam sandar dan baring mengiring. Ataupun belilah teddy bear yang besar-besar tu. Dekat rumah saya ni beli kat Giant je RM50 yang besar tu. So you letak kat tepi supaya you memang macam peluk teddy bear tu dan tidur mengiring lah. Ni yang bujang-bujang lah. Kalau nak peluk pasangan suka hati lah. Tapi make sure you mengiring. Jadi bila you mengiring, memang dari segi dengkur pun study-study menunjukkan kuranglah risiko untuk lidah tu pergi ke belakang dan dia boleh dengan mudahnya kita boleh angkat lidah tu sebenarnya. Itu dia punya konsep dia tidur mengiring sangat membantu. Of course lah dia kata kalau tidur meniarap. Okey, kalau tidur meniarap pun sebenarnya boleh membantu juga, tapi kan tidur meniarap kan susah pula nak pusingkan dia, ataupun kalau wanita yang mengandung dan sebagainya susah juga lah. Kalau rasa mampu boleh tidur meniarap, tak ada masalah. Okey, beberapa perkara yang lain, bersihkan hidung sebelum tidur, ataupun ada beberapa perkara kalau macam ada rusdung, then you guna spray, you boleh spray dan clearkan semua sebelum tidur. Dan juga kalau boleh jangan makan makanan berat sebelum tidur, makan nugget, makan burger sebelum tidur. Kalau boleh elakkan kalau boleh makan yang terbaik adalah 4 jam sebelum tidur. Dan antara yang bagus adalah orang-orang yang berdengkur ni cuba tinggikan kepala. Letak extra pillow sama ada letak pillow yang memang dia panggil elevated pillow lah dia memang ada splint untuk leher dan dia naikkan kepala, ataupun gunakan macam dua bantal ataupun 3 bantal untuk tinggikan sikit kepala supaya lidah tu tak tutup salur pernafasan itu. Dan juga yang paling penting macam Dr. Mala kata tadi, perkara-perkara yang kita ambil yang boleh memabukkan seperti alkohol dan of course lah dadah ke ganja ke ketum ke whatever lah yang memabukkan sebenarnya boleh menyebabkan dengkur menjadi lebih teruk. Jadi kalau boleh elakkan pengambilan tersebut dan ini adalah antara perkara-perkara yang you all boleh buat secara sendiri untuk tengok dengkur itu hilang atau tidak.
Of course kalau dengkur ni adalah satu masalah yang temporary untuk orang tu yang bila dia selsema dia akan dengkur. Dan tak apalah kalau selsema dah hilang, dia berhenti dengkur dan tak ada masalah. Ni yang kita risau ni yang lama-lama ni Kalau anda ada buat perkara-perkara sebegini, of course antara yang lain yang saya sendiri akan sarankan adalah minumlah green tea sebelum tidur. Sebab green tea ni entahlah, saya suka minum green tea, so you all pun boleh minum green tea. So kalau you minum green tea dan you rasa tidur you lebih enak, then you boleh buat. Antara perkara lain lepas dah buat benda ni, apa you all boleh buat adalah you all boleh buat exercise untuk menguatkan lidah dan juga otot di leher dan juga bahagian-bahagian di hidung dan juga otot-otot di sini. Of course saya tak nak buat aksi beruang di sini dengan buat dalam sesi live ni, nampak tak comel pula, dah scrub dah comel-comel dah. Nanti kalau boleh saya buat satu video simple dan saya akan uploadkan macam mana nak buat exercise untuk overcome sleep apnea ataupun snoring dengan sendiri. Basically exercise ini adalah untuk menguatkan otot leher, otot di dagu dan juga menguatkan lidah. Jadi kalau saya buat kat sini memang nampak pelik lah tapi ada sesetengah exercise yang diajar oleh kita panggil maxillofacial physiotherapy. So dekat luar negara, sebab masalah dengkur ni masalah yang sangat besar, dia memang ada orang-orang fisioterapi yang ajar exercise khas untuk mengelakkan ataupun merawat dengkur ini. Nanti Dr. Mala buat video aksi-aksi monyet-monyet sikit dengan exercise tersebut. Kepada orang yang berdengkur ini ada kaitan dengan berat badan yang tinggi. Jangan ingat Dr. Mala body shaming, tetapi berat badan yang lebih tinggi daripada sepatutnya memang banyak dikaitkan dengan dengkur, dengan masalah dengkur. Jadi cuba buat exercise untuk kurangkan berat badan dan dari situ tengok sama ada dengkur itu berkurang ataupun tidak. Alright. So ini adalah antara perkara-perkara sendiri yang you all boleh buat tanpa menggunakan apa-apa method apa-apa rawatan ataupun pembedahan dan sebagainya untuk menghilangkan dengkur dengan sendiri. Okey. Apa yang you all boleh buat untuk dari segi rawatan bila kamu pergi ke hospital, kamu perlu berjumpa dengan sama ada doktor pakar ENT, ear, nose and throat, ataupun dekat setengah-setengah hospital dia sebenarnya jumpa pulmonologist terus. Okey, boleh jumpa mana-mana pun. Macam dekat Columbia Asia Hospital Ceras, ENT lah Dr. Azlina, kita ada Dr. Azlina. So you boleh jumpa dengan doktor ENT. Dari situ doktor akan tengok perkara yang biasa yang menyebabkan dengkur ni dulu. Dia akan tengok dalam hidung, dia letak satu kamera kecil dan tengok ada tak normal tak batang hidung ni, ada tak ada apa-apa polyps ke ketumbuhan ke kat dalam, ada resdung ke, and then dia tengok dalam tekak, tonsil besar mana, dia tengok salur pernafasan dan sebagainya. Dia akan assess lidah panjang sangat ke, besar sangat ke, apa saiz dagu, berapa ketinggian leher, benda-benda yang simple macam ni doktor akan tengok. Jika perlu doktor akan buat x-ray ataupun CT scan untuk tengok ada sumbatan tak, ada selsema tak kat dalam, apa yang kita panggil sinusitis dan sebagainya. Kadang-kadang tak ada selsema dekat sini tetapi selsemanya di dalam rongga-rongga sinus yang di dalam ni Jadi ini perlukan CT scan untuk buat. Dan daripada situ doktor akan cuba bagi suggestion lah. Alright. Jika perlu, kalau ada apa-apa yang perlukan pembedahan, doktor akan suggest kan. Contohnya kalau ada ketumbuhan macam yang Dr. Mala kata tadi, dia akan buang ketumbuhan tu dan dia akan pantau balik kadar dengkur itu. Okey. Antara perkara lain yang boleh dibuat adalah sekarang ni macam dekat luar negara lah, especially dekat sini pun boleh dapatkan. Sebenarnya dekat farmasi dia ada satu nasal strip dia panggil dia macam handy plus, dia letak kat sini supaya pernafasan lebih lancar dan ada lagi satu dia panggil tongue strip dia letak supaya lidah tu memang attach dekat bawah, dia tak terkebelakang, tak sumbat salur pernafasan tu, dia panggil tongue braces so boleh letak yang tu juga. Yang ni semua jumpa Dr. ENT dulu. Bila Dr. ENT kata dah okey, you all boleh guna alatan ini, baru boleh guna. Jika perlu doktor akan buat pembedahan jika ada sebab kalau tak ada sebab, kalau memang tak jumpa, kalau doktor tengok semua reason dah keluarkan, dengkur masih teruk, ada risiko yang tinggi, doktor akan
sarankan untuk buat sleep study. Macam doktor kata tadi, sleep study ni dia letak wayar-wayar dekat kepala, nanti dia akan tengok ketika bernafas dan ketika tidur dan berdengkur tu oksigen jatuh paling teruk sampai mana. Dengan melihat rhythm tersebut, nanti doktor akan decide sama ada sleep apnea ataupun tidak. Jika ada sleep apnea, maka doktor akan sarankan untuk gunakan apa yang kita panggil CPAP. Dia satu alatan kecil yang diletakkan di hidung dan diikat ke belakang ke kepala. Untuk continuously memberi udara memberi oksigen lah yang cukup. Ni adalah CPAP. Oksigen yang cukup kepada orang tersebut semasa dia tidur. Jadi walaupun dia berdengkur, walaupun dia punya oksigen drop, walaupun muscle dia relax, alat yang kecil ini sebenarnya dalam gambar ni yang agak besar sedikit. Sekarang dia yang kecil-kecil lagi. Comel-comel, memang teknologi tinggi. Dia akan memberikan continuous oksigen supaya otak dan organ-organ lain tidak kekurangan oksigen ketika di dalam ketika dalam tidur tersebut. Okay, alright. So ini adalah macam bagi saya lah, bagi Dr. Mala menggunakan CPAP ni macam dah tak boleh dah cuba dah semua cara lain, dah exercise, dah kurangkan berat badan, dah guna semua cara-cara lain, bla 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 dan sebagainya, semua tak boleh, maka doktor akan bagikan CPAP ni lah. Of course ada setengah-setengah perkara yang sebenarnya dia buat pembedahan, dia buat some macam correction lah untuk betulkan anatomi, untuk kuatkan lidah, untuk bla bla bla. Kalau sesuai lah tetapi itu semua doktor pakar yang akan nasihatkan dan biasanya doktor pakar maxillofacial yang akan membuat perkara-perkara tersebut. Okay, so ini adalah beberapa perkara surrounding dengkur, sama ada dengkur lena ataupun dengkur bahaya. Jika dengkur itu hanyalah bunyi dan dengkur yang menakutkan pencuri ataupun menyebabkan pasangan anda lebih sayang ataupun lebih rindu dengan tidur anda, tak ada masalah. Tetapi bila dengkur itu menjadi tidak bernafas, iaitu dengkur bahaya, dengkur itu menjadi kurangnya kadar oksigen, dengkur itu menjadikan seseorang itu penat sepanjang pagi, itu adalah dengkur yang bahaya. Jadi sangat-sangat penting untuk kalian semua di luar sana untuk membezakan di antara dengkur lena dan juga dengkur bahaya. Bukan semua dengkur perlu ditakuti, bukan semua dengkur perlu orang kata dikecam. Hanya setengah-setengah dengkur yang perlu ditakuti. Tetapi kalau dengkur itu wujud, as early as possible, semuda yang mungkin, boleh buatkan perkara-perkara ataupun exercise yang boleh kuatkan muscle, otot dan sebagainya untuk elakkan dengkur tersebut. Dan kepada pasangan, ini nasihat Dr. Mala, memanglah kalau boleh kita nak elakkan daripada berdengkur, kalau boleh kita nak rawat dengkur ini, tetapi kalau dah buat semua test, tak ada apnea, tetapi seseorang itu masih akan berdengkur on and off, kalau boleh support lah, jangan kecam. All you have to do is, kalau dengkur itu mengganggu anda, macam Dr. Mala kata, tolakkan dan tukar posisi dia. Kita bantu dia, sebab orang yang berdengkur ni sebenarnya dia tak tahu dia berdengkur, dia dah tidur lena dah. Jadi itu bukan sesuatu perkara yang dia sengaja nak buat. Jadi dalam relationship, kalau dia roommate ataupun dormmate ataupun housemate, ataupun pasangan dalam perkahwinan dan sebagainya, kalau seboleh-bolehnya tolonglah support mereka, tolonglah support orang yang dengkur ni, bagi dia sokongan moral, bagi dia sokongan emosi, dan dari situ tolong dia untuk keluar daripada masalah itu sendiri, sebab sebenarnya ada juga study-study yang menunjukkan bahawa apabila seseorang itu mengalami masalah dengkur, dia juga boleh mengalami masalah yang berkaitan surrounding dengan kesuburan, infertility dan sebagainya. Jadi ini adalah just something surrounding snoring. Kalau boleh kita tak nak perkara-perkara ni berlaku. Jadi as much as possible, supportlah satu sama lain. Okay? Janganlah kecam, walaupun kita buat lawak dan sebagainya. Jadi tapi tak perlulah cakap dekat orang lain, housemate aku berdengkur, kau tahu tak, roommate aku dulu, alah dia tu dulu dormmate aku dengkur sampai satu blok. Dengar, sebenarnya ia agak memalukan mereka. Kalau boleh kita tak nak cakap, tapi kita bantu mereka untuk dapatkan rawatan dan dapatkan bantuan dari segi emosi, sokongan, exercise dan juga rawatan daripada hospital. Okay, so
Kalau nak check, boleh pergi ke klinik GP biasa dulu. Kalau tidak, kalau kamu pergi ke mana-mana hospital, boleh berjumpa dengan doktor pakar ENT, ear, nose and throat. Kalau datang ke hospital Dr. Mala bekerja, kalau BH Hospital Ceras, boleh berjumpa dengan doktor ENT, Dr. Azlina. Alright. Biasanya kita akan buat initial check up dulu. Okay. Kepada yang memegang kad insurance, anda boleh check dengan, this is just a public service announcement. Saya tidak endorse ataupun support mana-mana insurance. Tetapi kepada yang pegang kad insurance, anda boleh check sama ada insurance anda cover ataupun tidak untuk insurance ni, sebab kadang-kadang ada insurance yang tak cover untuk dengkur. Ini masalah dia yang menyebabkan ramai orang lari daripada rawatan sebab kadang-kadang insurans tak cover masalah kewangan, jadi dia tak nak. Okay, so tolong check dengan ejen masing-masing, tolong check dengan company masing-masing sama ada dia cover ataupun tidak. Dr. Mala tak nak sentuh terlampau banyak, tetapi ejen-ejen insurans di luar sana boleh terangkan kepada klien masing-masing. Okay, tetapi biasanya checking awal, rawatan awal dan sebagainya tak ada masalah, tak mahal sangat pun, dan kebanyakan GL akan cover. Alright. Kalau nak pergi ke klinik biasa, boleh pergi ke klinik GP ataupun klinik kesihatan, ataupun boleh minta referral untuk pergi ke klinik ENT kalau ianya klinik hospital kerajaan. Cuma sekarang dengan COVID ni mungkin makan masa sikit lah. Okay, Nur Ashikin Mazlan, betul, mereka tak tahu kata mereka dengkur. Bila kita bagi tahu dia tu berdengkur, dia nanti kata, lah aku dengkur kah? Tak sedar pun. Memang betul memang dia orang tak sedar, memang dia orang tidur dengan lena. Cuma kita yang kena bagi tahu dia, awak berdengkur, jom saya nak tolong awak, kita pergi check dulu. Alright, ataupun boleh ikut saranganan Dr. Mala tadi, buat yang sendiri dulu, boleh pantau 2-3 minggu, sebulan, tengok whether dia bertambah baik ataupun sama ataupun bertambah buruk. Josephine Floriza Chin, saya memang buat macam tu doktor, kalau bunyi makin kuat saya akan gerakkan dia, suruh dia tukar position. Yes, that is a very good thing to do. Kalau berkekalan, walaupun you tukar-tukar position dia masih berdengkur, tolong check. Alright. Okay, ada apa-apa soalan tak? Sebenarnya kalau memang perlukan CPAP, boleh buat trial CPAP. Ya, betul CPAP pun sekarang harga dah sangat-sangat murah sebenarnya. Banyak company yang buat outsource companies yang buat CPAP ni dengan harga yang agak murah, harga mampu milik. Jadi tak perlu risau. Yang penting check dulu. At least you tahu masalah you. Nak ambil rawatan ke tidak tu, itu perkara itu later Haniz Rahim. Okey, sekiranya langkah-langkah telah diambil, segeralah berjumpa doktor pakar apabila dengkur menjadi bahaya menyebabkan kekurangan oksigen. Yes, very true okay, you tengok posisi tidur mana kegemaran korang? Siapa A, B, C atau D? Yang mana? Cuba komen, letak dekat ruangan komen. Nanti saya cakap yang mana satu saya punya kegemaran. Okey. Okey, Saliza Julie dah pergi klinik kesihatan banyak kali tapi dah tak dapat surat reference. Asyik suruh cuba tu cuba ni, malas dah. Okey, minta maaf Saliza, tapi boleh pergi sekali lagi, boleh explain, boleh minta terus doktor saya nak referral pergi ENT. Mungkin doktor tu boleh referkan lepas tu. Oh, ramainya B. B ni apa? Oh, macam tu Oh, bukan, kalau so yang B ni biasanya lelaki ke perempuan? Betul. Hazanain. Betul kadang-kadang orang yang dengkur ni dia memang tak percaya dia dengkur tau. Jadi susah kita nak fahamkan dia ataupun nak bagi tahu dia berdengkur jadi boleh rakam sebenarnya dan tunjukkan hanya kepada dia. Jangan tunjuk dekat orang lain, kalau boleh jangan letak dekat WhatsApp semualah. WhatsApp ni sekarang ni Mark Zuckerberg dah pandai dengar dah apa yang kita cakap Jadi tak usah letak dekat situ semua, tunjukkan kat dia ni saya rekod semalam, ni dengarlah sayang, cakap kat dia. Jadi kalau boleh kita ni I have question about vaccine. Hari ni saya tak jawab soalan tentang vaksin, I'm sorry. Okay, alright. Ada apa-apa soalan tak yang perlu doktor jawab? Nurza, is there any questions? Doktor kalau berdengkur sehingga tercekik air liur nak buat macam mana? Okey, bangun. Ni yang saya kata sebelum tidur kena kumur, bersihkan mulut, kalau boleh ambil wuduk. Kalau rasa macam tu bangun minum air lah, kena bersihkan ni. Takut sebenarnya tonsil besar ataupun adenoid besar dan sebagainya. Jadi tolong check dengan doktor ENT. Untuk pastikan bahawa tak ada apa-apa struktur di sana yang menyebabkan air liur tersumbat tu.
Okay, so kejap saya nak tengok ada apa-apa soalan ataupun tidak. Okay, sebab saya video saya tengok dekat sini. Komen saya tengok dekat bawah dah tak ramai dengan kita. Tadi dekat 1,000 lebih, sekarang lebih kurang tu. Oh, ramai B lah rupa-rupanya. B tapi ada A, dia kata. B tapi ada bantal peluk. Doktor, saya OSA dan dah jalani kapsul dengan tonsilektomi dan dah tak pakai CPAP. Masalahnya baru-baru ni saya tidur malam, mula tersedak dan tak cukup nafas macam mula-mula dulu. Okey, cuba pergi jumpa dengan doktor ENT tu balik. Sis Aileen Rashid. Ya? Ini pun elok juga ya. Hanis Arahim, saya suka tidur mengiring ke kanan mengikut sunnah Nabi. Ini yang saya kata ya. Sebenarnya memang dari segi amalan pun tidur mengiring ni adalah sesuatu yang lebih baik dan lebih bagus sebenarnya. Dan bila saya belajar medical pun saya sedar benda apa yang ustaz saya cakap tu sebenarnya benda yang betul juga ya. It's a good thing. Sebab tu saya tidak menekankan tidur meniarap tadi ya. Kalau boleh tidur mengiring tu benda yang baik lah. Sebab kita orang pasangan ni kadang-kadang bila hang tidur meniarap tak nampak muka hang kan kita orang gelabah pula. Mana pula lah muka laki aku ni kan. Jadi kalau tidur mengiring tu at least bolehlah tengok ada apa ni misai bergerak, muka bernafas, jadi sedap lah sikit hati aku macam tu Jadi mengiring tu lebih baik lah. Berdengkur ni boleh sebabkan pernafasan berbau ke? Ya betul, berdengkur boleh menyebabkan pernafasan berbau sebab berdengkur sebenarnya menyebabkan mulut kering. Ya, dia menyebabkan mulut kering dan air liur melekat dekat belakang-belakang gigi dan juga di sekeliling gusi dan juga lidah. Jadi dia memang boleh menyebabkan masalah pernafasan berbau, mulut berbau, bla 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 and everything Jadi cuba gunakan kaedah kumur dan juga cek sama ada tonsil bengkak ke, adenoid bengkak ke dan sebagainya. Doctor, snoring can worse become asthma. Dia tak adalah, snoring cannot cause asthma because asthma is a reversible airway obstruction. Tetapi bila you snore lama dalam tidur, kadang-kadang they can get up with breathing difficulty. I kadang-kadang kalau kerja kat emergency, especially night shift, we get this kind of patient. Bila dia bangun, dia sesak nafas, dia rasa berpeluh-peluh, dia rasa tak cukup nafas, then they come to hospital very scared. Otherwise, kita nak tengok sebenarnya does bad asthma causes snoring in that patient. Kadang-kadang ada resdung yang teruk, ada asthma yang teruk, ada some obstruction yang menyebabkan asthma and snoring together. Alright. So kita kena tengok. That's why I said we need to check the patient. But one message yang Dr. Mala nak send out today out there is that dengkur ada dua jenis. Satu dengkur lena yang mak-mak kita suka dengar bila ayah tidur dengan dengkur lena tu, mak rasa macam masakan dia sedap je malam tadi. Satu lagi dengkur bahaya yang mana apabila mereka tidur berdengkur, mereka sebenarnya tidak bernafas. Tidak bernafas itu yang berbahaya yang kita sebutkan sebagai obstructive sleep apnea. Jadi kita tak nak obstructive sleep apnea ini memberi tuan-tuan dan puan-puan kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, stroke, masalah kesuburan dan sebagainya. Alright? Sebab itu kita kata kalau ada masalah dengkur, it's dangerous guys. Pergi check dengan doktor. Doktor apa yang kamu kena jumpa? Sama ada doktor ENT ataupun doktor paru-paru, pulmonologist ataupun respiratory physician. Hussein Sulaiman, adakah berdengkur ada juga kaitan dengan sinus doktor? Ya, sinus boleh menyebabkan dengkur. So kalau ada dengkur, ada sinus, pergi jumpa dengan doktor ENT cepat-cepat. Kadang-kadang sinus tu bukannya dekat hidung, dia dekat dalam, dekat rongga bawah mata ni, dekat atas-atas ni dia sumbat, kita panggil maxillary sinuses and etc. Alright. Doktor, kalau ada OSA on CPAP boleh pulih ke? Okey, orang yang dah pakai CPAP, kalau nak keluar daripada CPAP, dia biasanya kena turunkan berat badan, kena buat exercise, kena tukar cara pemakanan, kena tukar cara tidur, kena buat a lot of adjustment, kena buat fisio, kuatkan otot dan sebagainya, dan lepas tu baru boleh keluar daripada CPAP lah sedikit. Bukan semua jadi kena berikhtiar all way. Semua method kena cuba berikhtiar Okey. Okey, soalan yang sama Okey. Doktor, apa puncanya air liur meleleh ketika tidur? Samalah sebab dia tersumbat kat belakang dan juga air liur tak boleh nak masuk. Lagi satu adalah kerana adanya makanan yang ada sisa-sisa makanan di tepi-tepi gigi yang menyebabkan production of air liur tu masih banyak. Alright. Kebanyakan orang yang buat Khairul Anwar tanya memang rasa lain ke doktor hidung ni lepas operation septum dekat hidung ni, memang betul lah orang yang buat operation septum ni memang selalu cakap hidung dia rasa lain. Okey, tapi as long as dengkur you makin baik, should be okay. Okay.
Ya betul. Hannah Izzah, berdengkur boleh menyebabkan pening yang keterlaluan. Ia juga boleh menyebabkan sakit kepala yang keterlaluan. Ramai orang juga rasa dia ada migrain, dia ada macam-macam disebabkan sebenarnya dengkur. Sebab dengkur ni sebenarnya menyebabkan tidur tak lena. Jadi bila tidur tak lena, inilah masalah-masalah yang dia akan dapat. Okay? Alright. So dah 1 jam 1 minit guys. Thank you so much kerana berada bersama dengan saya hari ini dalam sesi sakit apa hari ini dengkur bersama Celoteh Dr. Mala. Episod pertama saya nervous, saya dah berpeluh-peluh, saya dah berminyak-minyak dah sebenarnya. Kita jumpa lagi pada hari Rabu akan datang. Dalam episod yang betul-betul saya kalau boleh akan bawakan pakar. Hari ni saya test water dulu, saya nak tengok you all berminat atau tidak, jadi saya datang seorang. Kalau boleh dalam topik-topik yang akan datang saya akan membawa doktor-doktor lain, pakar-pakar lain untuk bersama dengan saya untuk sama-sama memberikan info, kita share sama-sama, you all tanya. Kalau you all rasa macam dah banyak dah medical talk show dalam kat Malaysia ni Dr. Mala, okay, bezanya adalah di sini you all boleh berinteraksi, boleh tanya soalan. Kalau ada apa-apa soalan, you all boleh tanya lebih awal, ataupun kalau you all rasa nak tanya directly kepada Dr. Mala, nak buka kamera, nak you pun nak live, you boleh bagi tahu tim Celoteh Dr. Mala lebih awal. Kita boleh benar, kita akan screen through you punya profile, make sure bukan haters, make sure bukan fake profile, dan kalau betul kita boleh benarkan anda untuk berinteraksi secara directnya dengan kita orang. Kami akan bagi semua info tersebut in the near future. Alright, so stay tune dengan page Celoteh Dr. Mala. Jangan lupa sakit apa hari ini setiap Rabu bersama Dr. Mala 9:30 malam. Saya akan bawakan topik-topik kesihatan yang penting untuk kita, keluarga kita dan society kita supaya kita lebih cakna terhadap kesihatan kita, sebab kita nak kenal semua masalah ini seawal yang mungkin sebelum ia memberi komplikasi kepada kita, supaya kita boleh jadi satu masyarakat yang sihat, ceria dan happy. Alright, so thank you so much. Jangan lupa letak hashtag sakit apa hari ini bersama Celoteh Dr. Mala. Jangan lupa letak hashtag dengkur bahaya, dengkur lena. Take care, selamat malam, have a great weekend, stay safe, stay healthy, stay home. Bye-bye from Celoteh Dr. Mala. Thank you Oslo Scrub. Thank you Columbia Asia Hospital, Cheras. Bye.